Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 16 dan kami akan mengulas filem yang bertajuk Remittance. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Fazira binti Nimat, Nur Fazita binti Zulkifli dan Nurul Hatijah binti Jalal. Baiklah, sebagai pengenalan, filem Remittance ini ditayangkan pada 21 Oktober tahun 2015 dan menggunakan bahasa English dan Tagalog. Filem ini adalah berdasarkan skrip asal oleh Patrick Daly dan Joel Vanderman, iaitu Remittance ialah gambaran realistik pekerja migran yang bergaji rendah di Singapura yang dirakam di lokasi sebenar dengan pelakon yang menggunakan pembantu rumah sebenar. Filem ini mengisahkan tentang apabila Mary mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura untuk menyara keluarganya di Filipina. Pada intinya, Remittance ialah kisah tentang usaha seorang wanita yang cuba mengimbangi kehidupan untuk keluarganya berbanding kehidupan untuk dirinya sendiri. Seterusnya, kita akan lihat pada bahagian watak. Yang pertama ialah Angela Barotia yang memainkan watak sebagai Mary dan merupakan watak utama dalam filem ini. Dia merupakan migran Filipino yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah. Watak yang kedua ialah Paulo O'Hara yang memainkan watak sebagai Eduardo, iaitu suami kepada Mary dan tidak bekerja dan tinggal di Filipina. Watak yang ketiga pula ialah Olive Nito yang memainkan watak sebagai majikan kepada Mary yang merupakan orang Filipina yang tinggal di Singapura. Dan watak yang keempat ialah Yolanda Bormas yang memainkan watak sebagai Amy yang merupakan migran dari Filipina yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah dan merupakan rakan kepada Mary. Terdapat dua lokasi yang ditunjukkan dalam filem ini, iaitu Baguio City, Filipina, iaitu tempat asal Mary dan sebelum bermigrasi, dan juga Singapura di tempat kerja Mary selepas bermigrasi. Terdapat 3 tahap migrasi yang ada dalam filem ini, iaitu yang pertama ialah pre-migrasi, di mana sebelum bermigrasi, Mary menghadiri kelas bahasa Inggris sebagai persediaan untuk bermigrasi ke Singapura. Mereka juga diberikan ujian kefahaman bahasa Inggris sebelum diluluskan untuk bermigrasi atas sebab kerja. Seterusnya, tahap migrasi yang kedua iaitu merentasi sempadan antarabangsa. Pada bahagian ini, Mary merentasi sempadan dengan lengkap berpasport dan dokumen penting yang diuruskan oleh institusi STD Overseas Manpower Service, iaitu institusi yang mengendalikan migran Filipina sebelum bermigrasi. Seterusnya ialah tahap migrasi yang ketiga, iaitu pengalaman di negara penerima. Yang pertama ialah mempunyai peluang meningkatkan kemahiran baru seperti kemahiran teknologi. Sebagai contoh, Mary berjaya menyampaikan presentation di dalam kursus keusahawanan yang dia ikuti di Singapura. Walaupun pada awalnya dia mengatakan bahawa dia tidak tahu menggunakan PowerPoint. Yang ketiga ialah dapat melancarkan skill komunikasi dengan mengikuti kursus usahawan yang dianjurkan kepada migran yang berada di Singapura. Dan yang ketiga ialah berpeluang untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi baharu di negara asal dengan menggunakan modal hasil daripada bekerja di negara penerima. Contohnya, apabila Mary balik ke negara asal, dia ingin memulakan perniagaan dalam bidang salon dan kecantikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hatijah binti Jalal akan meneruskan pembentangan pada bahagian isu-isu kritikal dalam filem Remittance. Salah satu isu kritikal yang terdapat dalam filem adalah gender inequality. Wujud gender inequality di negara penerima, di mana pekerjaan wanita migran sebagai domestic work atau pekerja domestik tidak diiktiraf sebagai satu pekerjaan, di mana berlaku perbezaan dominasi sektor pekerjaan di negara penerima. Sebagai contohnya, lelaki bekerja di kawasan pembinaan, manakala wanita bekerja sebagai orang gaji. Contoh yang terdapat dalam filem adalah Mary yang merupakan migran dari Filipina bekerja di negara penerima, yaitu Singapura sebagai pembantu rumah, manakala kekasihnya yang juga merupakan migran dari Bangladesh bernama Jamal bekerja sebagai buruh binaan. Sorry, I didn't recognize you.
Isu yang kedua adalah faktor ekonomi sebagai pendorong migrasi. Perbezaan upah dan keadaan ekonomi dua buah negara yang mendorong Mary untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura. Kerana negara yang hendak dituju oleh Mary iaitu Singapura yang merupakan negara dunia pertama dan menawarkan upah gaji yang lebih tinggi berbanding negara asal Mary iaitu Filipina yang merupakan negara dunia ketiga miskin. Keadaan ekonomi di negara asal Mary memaksanya untuk bermigrasi ke Singapura untuk tujuan bekerja agar dapat mengirimkan wang kepada keluarganya di Filipina untuk kelangsungan hidup. Bawat bagay na nagmula sa iyong hanap ay may tungkulin sa mundong Isu yang seterusnya adalah keruntuhan institusi keluarga. Filem ini menunjukkan berlakunya kesan sosial iaitu masalah kepada fungsi dalam keluarga yang ditinggalkan di negara asal oleh migran semasa bermigrasi. Filem ini memperlihatkan bagaimana keluarga watak migran iaitu Mary mengalami masalah keluarga di mana anaknya mengandung semasa masih sedang melanjutkan pelajaran, manakala suaminya mengkhianati dan menggunakan wang yang dikirim oleh Mary untuk tujuan hiburan. Buntis po kasi ako eh. Sorry po. Hindi ko kaya alam kung paano gagawin mo yung mga bata. Kaya nang babae ka? Okay. Gago mo. Pero yun na yun. Ang ina mo. Ganun na lang yon? Isu yang seterusnya adalah masa kerja yang panjang. Hal ini menunjukkan watak migran yaitu Mary yang bekerja sebagai pembantu rumah mengalami masa bekerja yang panjang semasa berada di negara penerima. Hal ini kerana Mary bekerja sebagai pembantu rumah pada waktu pagi hingga petang, manakala malam dia terpaksa bekerja di bar bagi menambah pendapatan untuk tujuan mengirim wang kepada keluarganya di Filipina. Watak migran terpaksa bekerja lebih masa dengan membuat dua kerja untuk memenuhi keperluan suami dan anaknya di Filipina. Seterusnya adalah interpretasi storyline, di mana filem ini memperlihatkan seorang wanita yang bernama Mary bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura untuk menyara keluarganya di Filipina. Filem ini menggunakan teori feminis dan migrasi antarabangsa, di mana memperlihatkan majoriti wanita bermigrasi sebagai independent migrants kerana peluang ekonomi wanita terbuka luas di negara penerima. Andaian yang pertama dalam teori ini iaitu public versus private domain, di mana sektor yang didominasi oleh lelaki adalah pembinaan, manakala sektor yang didominasi oleh wanita adalah orang gaji. Contoh yang dapat dilihat dalam filem adalah Mary diambil bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura, manakala Jamal yang merupakan kekasih Mary yang juga bermigrasi di Singapura bekerja sebagai buruh binaan. Andaian kedua iaitu patriarki, wujud hierarki kuasa, unsur dominasi dan kawalan terhadap wanita. Sebagai contohnya, Mary yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah terpaksa mengirimkan wang kepada suaminya walaupun suaminya juga turut bekerja di Filipina. Hal ini menjelaskan Mary dikawal oleh suaminya kerana dipaksa mengirimkan wang gajinya. Seterusnya, elemen kreativiti iaitu kostum. Kostum berperanan dalam mengenal pasti peranan serta tanggungjawab yang dibawa oleh pelakon melalui pemahaman tentang keperluan dan sumbangan watak untuk perkembangan cerita. Di sini dapat dilihat dua cara berpakaian yang berbeza, menunjukkan golongan bawahan iaitu pembantu rumah warga asing, Mary dan teman-temannya dari Filipina, serta pekerja asing dari Bangladesh di sektor pembinaan hanya menggayakan pakaian yang biasa. Seterusnya, gambar di sebelah kiri menunjukkan pihak majikan ataupun orang atasan yang memakai blazer. Teknik penyuntingan juga adalah perlu untuk menimbulkan kesan psikologi terhadap audiens, sebagai contoh menimbulkan perasaan takut, teruja, rasa ingin tahu, marah, suspens ataupun terkejut dan juga kejutan. Sebagai contoh, Mary sangat marah dan kecewa dengan kelakuan suaminya yang curang dan mengkhianatinya dengan menggunakan duit yang dikirim olehnya untuk berfoya-foya dengan wanita yang lain. Dalam babak ini akan menimbulkan kemarahan penonton terhadap perlakuan suami Mary. Hirap ako, nagtatrabaho. Hindi mo lang alam. Halos magputa na ako para naman may padalang pera sa inyo. Para sa mga pangarap mo.
mga bata. Dalam babak ini, Mary mendatangi Eduardo iaitu suaminya untuk menanyakan wang simpanannya bekerja di Singapura yang telah dicuri oleh suaminya. Namun begitu, Mary telah dikasari oleh Eduardo dan menyuruhnya pulang. Hal ini menimbulkan perasaan kesian audiens kepada Mary kerana telah dikasari oleh suaminya. Asawa sa papel. Ang ganda na lang. Utang pinakalumayas ka sa bahay ko. Seterusnya, perasaan kasihan juga boleh wujud apabila melihat babak Mary yang terpaksa bekerja di bar untuk mendapatkan wang tambahan dan dikirimkan kepada anak-anaknya di Filipina. Seterusnya, hubung kait isu sebelum dan isu semasa iaitu perbezaan upah dan keadaan ekonomi di antara dua buah negara. Jika dilihat di Malaysia sendiri, isu kebanjiran pekerja asing merupakan perkara yang biasa. Hal ini disebabkan oleh faktor kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia yang meningkat, seterusnya memberi impak positif terhadap peningkatan taraf hidup rakyat yang menyebabkan persepsi serta minat rakyat tempatan terhadap sektor pekerja berubah. Dan ini menyebabkan sektor 3D kurang mendapat sambutan seperti sektor peladangan getah, sektor pembinaan dan juga pengasuh serta pembantu rumah. Keadaan ini telah membuka ruang yang luas kepada warga asing dari negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Bangladesh untuk datang bekerja di Malaysia. Bukan itu sahaja, sikap pihak majikan yang suka memanipulasi hak pekerja asing dan mereka cenderung menawarkan gaji yang rendah kepada mereka. Yang kedua, overseas Filipino worker. Terdapat pelbagai isu cabaran yang dihadapi oleh pekerja Filipina di luar negara, antaranya ialah jurang komunikasi dan perbezaan budaya yang berbeza, di mana mereka terpaksa bekerja di negara lain, berurusan di tempat yang lain dan berkomunikasi dengan. Seterusnya, cabaran dari segi keuangan, di mana kebanyakan rakyat Filipina berpendapat bahawa bekerja di luar negara akan memperolehi pendapatan yang besar dan lumayan. Namun kadangkala mereka tidak menerima pendapatan yang tinggi seperti yang mereka jangkakan. Memandangkan mereka menghantar hampir semua pendapatan mereka kepada keluarga di tanah air, mereka perlu berkorban malah mengabaikan keperluan asas ketika tinggal di negara orang. Isu yang terakhir ialah masa kerja yang panjang. Menurut Sinar Harian 2021, terdapat isu yang melibatkan seramai 22 orang pekerja asing warga Indonesia dikurung dan dipaksa untuk kerja selama 12 jam berturut dengan gaji yang diberikan hanya sebanyak RM10 oleh tauke restoran di Petaling Jaya, Selangor. Bahkan mereka tidak diberikan makanan percuma sehingga akan dihukum potong gaji jika mengambil makanan yang berlauk. Secara kesimpulan, filem ini menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja wanita yang bermigrasi dijadikan pekerja domestik, iaitu pembantu rumah. Seterusnya, filem ini mengetengahkan isu kiriman wang yang menjadi faktor utama waktu migran bermigrasi untuk kelangsungan hidup keluarganya di negara asal. Dan yang terakhir, filem ini juga menunjukkan bagaimana realiti hidup pekerja asing di Singapura, di mana mereka harus menempuhi pelbagai cabaran semasa berada di negara migran demi mengirimkan wang kepada ahli keluarga mereka.